It's time, Cikgu Aina. Fatih nampak tak apa yang ada di hadapan Fatih? Tak nampak. Sekarang ni gelap ke terang? Gelap. Gelap. Okey, Ibu buka lampu. Lepas tu Ibu nak tanya Fatih. Fatih beritahu Ibu, apa yang Fatih nampak di hadapan Fatih? Fatih nampak apa? Permainan. Permainan. Permainan apa tu? Ni. Permainan. Kandang dinosaur. Apa dia? Permainan apa? Kandang dinosaur. Gandang dinosaur. Okey, bye-bye. Okey, aktiviti yang kita nak jalankan ni adalah untuk membuktikan bahawa cahaya bergerak lurus. Okey, di mana 3 keping kertas yang telah ditebuk lubang di bahagian tengah disusun dalam satu garis lurus. Okey, sekarang kita tengok di bahagian lubang ni. Okey, nampak tak? Kita boleh lihat cahaya daripada handphone dapat dilihat daripada kertas yang pertama, kertas yang kedua dan juga kertas yang ketiga. Okey, sekarang jika cikgu alihkan kertas di bahagian tengah, okey, adakah cahaya lampu daripada handphone dapat dilihat? Kita tengok ya. Okey, kita dapat lihat kan kenapa? Kerana cahaya telah dihalang oleh kertas di bahagian tengah. Okey. Bila cikgu letakkan semula. Okey, kita akan nampak. Okey. Cahaya daripada handphone dapat dilihat. Sama juga jika cikgu alihkan kertas yang pertama. Okey. Cahaya daripada handphone juga tidak dapat dilihat dan juga jika kertas yang ketiga. Cikgu alihkan. Okey, kita tak nampak. Okey, ini adalah aktiviti yang pertama yang membuktikan bahawa cahaya bergerak lurus. Okey, ini adalah aktiviti kedua yang membuktikan bahawa cahaya bergerak lurus. Tadi cikgu letak sumber cahaya handphone di bahagian belakang kertas. Sekarang cikgu ubah kedudukannya di bahagian hadapan kertas. Di mana kita akan lihat pembentukan cahaya di bahagian skrin. Okey, nampak? Okey, di mana cahaya ni melalui bahagian tengah ke kertas yang berlubang. Okey, sekiranya cikgu alihkan kertas yang pertama. Okey, kita tak akan nampak pembentukan cahaya di skrin. Okey, cikgu letakkan semula dalam satu garisan lurus. Okey, kita akan nampak pembentukannya. Cahaya yang terdapat di skrin. Okey, sama juga jika cikgu alihkan kertas di bahagian tengah. Okey. Cahaya dihalang oleh kertas di bahagian tengah. Jadi lubang tu bagaimana dengan lubang? Okey, lubang dia ditutup. Okey, cikgu buka balik. Cikgu letakkan semula dalam satu garisan yang lurus. Okey, cahaya terbentuk. Okey, sama juga jika cikgu ubahkan. Okey, kita ada cahaya terbentuk kan? Okey, bila cikgu letak semula dalam satu garisan yang lurus. Okey, cahaya akan terbentuk di skrin. Okey, ini adalah aktiviti kedua yang membuktikan bahawa cahaya bergerak lurus. Sekarang kita nak buat aktiviti bagaimana bayang-bayang terbentuk. 3 perkara utama yang perlu ada dalam aktiviti ini adalah sumber cahaya.
Okey, murid-murid, sumber cahaya ni adalah peralatan ataupun objek yang boleh mengeluarkan cahaya. Jadi cikgu pilih sumber cahaya cikgu adalah daripada lampu solar. Okey, kita perlu cuba on offkan dia supaya kita kena pastikan sumber cahaya kita berfungsi. Sekiranya murid tak ada lampu solar, murid boleh pilih sama ada cahaya daripada lilin ataupun api. Okey, kemudian perkara kedua yang perlu ada adalah objek. Jadi objek yang cikgu pilih sekarang adalah model singa. Okey, cikgu nak murid-murid perhatikan model singa cikgu. Okey, di mana terdapat dua tone warna yang berbeza, iaitu warna kuning dan juga warna oranye kemerahan. Kemudian di bahagian kepala terdapat ukiran dan di bahagian kaki juga terdapat ukiran. Kita lihat pula di bahagian muka. Di bahagian muka terdapat mata yang berwarna hitam, ukiran dan juga gigi taringnya. Okey, ini adalah objek cikgu. Okey, perkara ketiga yang perlu ada dalam aktiviti ini adalah skrin. Okey, di ujung sana skrin cikgu, di mana cikgu pilih skrin yang berwarna putih. Sekiranya murid tak ada skrin berwarna putih, murid boleh pilih ataupun cari kertas berwarna putih. Tak ada juga kertas berwarna putih, murid boleh pilih sama ada nak guna lantai, dinding ataupun peralatan lain. Dan cikgu galakkan peralatan tersebut skrin yang kita nak gunakan tu adalah berwarna cerah. Kenapa? Kerana bila kita gunakan warna yang cerah, bayang-bayang yang terhasil pada skrin kita itu akan kelihatan lebih jelas. Okey, untuk jalankan eksperimen ini, cikgu nak tutup lampu sekejap supaya bayang-bayang terhasil tu kita boleh nampak dengan lebih jelas lah. Okey, jadi keadaan kita sekarang agak gelap. Okey, kita akan buka sumber cahaya. Okey, ini adalah sumber cahaya. Okey, dan susunan kita untuk bagi pembentukan bayang-bayang adalah sumber cahaya mesti di bahagian hadapan. Dan objek mesti di bahagian tengah. Dan di bahagian terakhir adalah skrin. Okey, jika objek di bahagian hadapan sumber cahaya, bayang-bayang tidak boleh terbentuk. Okey. Sekarang cikgu nak murid perhatikan bayang-bayang yang terhasil. Okey, nampak bayang-bayang yang terhasil daripada model singa. Okey. Sekarang cikgu nak murid-murid perhatikan bayang-bayang yang terhasil dan bandingkan dengan model singa. Okey. Cuba kita lihat. Bayang-bayang berwarna hitam, berwarna gelap. Kita tak nampak pun pada bayang-bayang tersebut ada warna kuning ataupun warna oranye kemerahan. Dan juga pada bayang-bayang yang terbentuk tiada ukiran. Jadi ukiran di bahagian kepala singa dan juga di bahagian kaki. Okey, itu yang membezakan di antara bayang-bayang yang terbentuk dan juga model yang sebenar. Okey, cikgu harap murid faham aktiviti kita pada kali ini. Okey, sekarang kita nak kena pasti apa itu objek lut sinar. Okey, objek lut sinar ni membenarkan semua cahaya melaluinya. Okey, contoh sekarang cikgu gunakan objek lut sinar cikgu adalah plastik. Okey, mana plastik? Okey, manakala sumber cahaya cikgu adalah sumber daripada cahaya matahari, kerana cikgu jalankan aktiviti ni pada waktu siang, di mana waktu siang ni kita nampak semua objek yang ada di sekeliling kita. Okey, so kita balik semula pada objek lut sinar. Okey, ini objek lut sinar, ini plastik. Bila cikgu masukkan objek lain ke dalam plastik lut sinar, okey, murid-murid nampak kan apa yang ada dalam plastik ni, betul? Iaitu topeng Ultraman. Okey, jika cikgu keluarkan, cikgu letak di bahagian belakang ni pun, murid nampak
objek yang terdapat di belakang objek lutsina cikgu, iaitu plastik lutsina. Okey, sekarang cikgu nak terangkan pula apa itu objek lut cahaya. Objek lut cahaya ni membenarkan sebahagian cahaya melaluinya. Itu objek lut cahaya yang cikgu nak guna sekarang adalah plastik lut cahaya. Dan sumber cahaya yang cikgu nak gunakan adalah daripada sumber cahaya matahari, kerana cikgu jalankan aktiviti ini pada waktu siang, iaitu waktu siang ni kita boleh melihat semua objek yang ada di sekeliling kita. Okey, sekarang dalam plastik ni cikgu akan letakkan objek lain di dalamnya, dan cikgu nak kamu teka apa objek yang terdapat dalam plastik lut cahaya ini. Okey, cuba kamu tengok. Okey, kamu boleh lihat kan dalam plastik lut cahaya ni ada objek lain di dalamnya. Okey, kamu nampak dia ada warna seakan-akan warna oranye dan warna hitam. Okey, dan kamu rasa objek ni besar, betul tak? Okey, sekarang kita lihat apa sebenarnya objek yang terdapat dalam plastik lut cahaya ini. Okey. Maksud membenarkan sebahagian cahaya tu adalah kita boleh nampak objek yang ada di dalam objek lut cahaya tetapi kurang jelas. Okay, kan? Nak nampak jelas, kita keluarkan satu persatu daripada plastik ni. Okay, kita keluarkan pertama. Okey, adalah model harimau. Okey, kita nampak tadi dalam plastik objek tersebut besar kan? Okey, sebenarnya objek ni ada lebih daripada satu, iaitu satu harimau. Model harimau. Yang kedua, model harimau yang kedua. Okey. Model harimau yang ketiga. Model harimau yang keempat. Dan model harimau yang kelima. Dan kelima-lima model harimau ini yang terdapat di dalam plastik lut cahaya. Sekarang cikgu nak terangkan pula apa itu objek legap. Okey, objek legap tidak membenarkan cahaya melaluinya. Contoh objek legap yang ada pada tangan cikgu adalah beg. Okey, ini bahagian hadapan beg dan ini di bahagian belakang beg. Okey, agak-agak apa yang ada dalam beg ni? Boleh teka tak? Okey, sukar kan untuk kita teka apa yang ada dalam beg ni. Kenapa? Kerana kamu tidak nampak di bahagian luaran beg ni isi kandungan dalam beg ni. Jadi nak tahu apa yang ada dalam beg ni, cikgu perlu buka beg ni. Okey, jom kita buka. Okey. Okey, bila cikgu dah buka, okey, ini adalah isi kandungan yang terdapat dalam beg tadi, iaitu model Superman. Okey, model Superman ni kalau cikgu letakkan semula di dalam objek legap iaitu beg, kamu tak nampak, betul? Okey, sama juga jika cikgu letakkan model Superman ni di bahagian belakang beg. Okey, tak nampak juga, betul? Okey, kenapa? Benda ni berlaku kerana cahaya tidak dapat menembusi objek legap. Okey, sekarang kita nak buat aktiviti untuk menguji kejelasan bayang-bayang objek. Okey, di mana perkara yang pertama adalah sumber cahaya, iaitu cikgu gunakan lampu sulur. Okey, kemudian tiga jenis objek tadi, iaitu objek lutsina, plastik lutsina. Kemudian objek lut cahaya, iaitu plastik lut cahaya. Dan yang seterusnya adalah objek legap, iaitu beg. Okey. Untuk menjalankan aktiviti ni, kita perlukan suasana yang agak gelap. Jadi cikgu akan tutup lampu dulu. Okey, cikgu akan letakkan sumber cahaya di bahagian hadapan. Okey, skrin putih di hujung sana. Okey, ini plastik lutsina kita. Cikgu letakkan di sini.
nampak bayang-bayang yang terhasil pada skrin putih. Okey. Seterusnya, objek letak. Okey, sekarang kita nak menjalankan penyiasatan terhadap faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang, iaitu faktor yang pertama, jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Okey, ini sumber cahaya yang kita nak guna dan objek kita adalah model harimau dan juga skrin putih. Okey. Sumber cahaya apabila cikgu dekatkan dengan model iaitu harimau, model harimau kita, saiz bayang-bayang yang terbentuk semakin bertambah. Okey, cuba lihat. Dan apabila cikgu jarakkan ataupun cikgu jauhkan sumber cahaya daripada model, daripada objek kita, saiz bayang-bayang terbentuk semakin berkurang. Jadi kesimpulan kat sini adalah semakin bertambah jarak sumber cahaya dengan objek, semakin berkurang saiz bayang-bayang dan juga sebaliknya. Aktiviti kita yang kedua adalah untuk menguji faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang, iaitu faktor yang kedua, jarak di antara objek dengan skrin. Okey. Okey, ini objek kita, sana skrin. Okey. Apabila cikgu dekatkan objek dengan skrin, saiz bayang-bayang semakin berkurang. Okey, semakin kecil. Okey, apabila cikgu jarakkan, cikgu jauhkan objek daripada skrin, saiz bayang-bayang semakin besar. Okey. Jadi, kesimpulan kita bagi aktiviti ini ialah semakin bertambah jarak di antara skrin dengan objek, semakin bertambah saiz bayang-bayang. Sekarang kita nak jalankan pula aktiviti faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okey, faktor yang pertama iaitu orientasi objek. Apa itu orientasi objek? Orientasi objek ni adalah keadaan sesuatu objek diletakkan. Okey, cikgu nak murid-murid perhatikan hasil bayang-bayang yang terbentuk di skrin putih. Okey, ini bentuk orientasi yang pertama. Okey, cikgu ubah pula orientasi yang kedua. Sama tak dengan yang pertama tadi? Tak sama kan? Okey, ni cikgu letak menegak. Okey, nampak tak perbezaan bagi setiap orientasi objek kita tadi? Kesimpulan bagi aktiviti ini, bentuk bayang-bayang objek akan berubah apabila kedudukan objek berubah. Faktor kedua yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang ialah kedudukan sumber cahaya. Jadi cikgu nak murid-murid perhatikan bentuk bayang-bayang terhasil di skrin pada kedudukan sumber cahaya yang pertama. Okey. Kemudian lihat pula perubahan bentuk bayang-bayang pada kedudukan sumber cahaya yang kedua. Berlainan dengan kedudukan yang pertama. Okey, kita ubah pula kedudukan sumber cahaya pada kedudukan yang ketiga. Okey. Dan kita lihat pula kalau daripada atas. Kedudukan sumber cahaya berada di atas.